yafqahu qawli summa amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat meneruskan pada petang ini. Dan saya tadi masa lepas Zuhur tadi saya fikir apa nak buat bagi orang tak mengantuk petang ni. Saya cadang nak baca Quran seorang-seorang buat Quran. Saya fikir garanti tak mengantuk. Tapi alhamdulillah Ustaz Ridwan dah bagi soalan, kuis nampak dah okey dah. Jadi hasrat saya tu saya batalkan lah. Sebab pernah ada student tu mengantuk, memang saya buka Quran baju tu. Wah, memang tak mengantuk terus. Macam tu je kan. Tak mengantuk dan bermanfaat, dapat pahala kan. Tapi baru kita tahu siapa kita kan. Okey, solat petang ini adalah solat yang berkaitan dengan sembahyang juga yang sangat penting, iaitu arah kiblat. Dan sedikit persoalannya saya dah lontarkan pagi tadi dan kita akan settle dalam masa yang singkat. Tuan-tuan jangan bimbang, saya tidak akan mengambil masa yang lama macam pagi tadi juga, simple-simple je. Bila kita sebut tentang menghadap arah kiblat, yang pertamanya kita kena tahulah apa itu kiblat kan. Baru ni ada viral kan, tak tahu netizen yang merapu kan. Dia kata kita sembahyang bertuhankan Allah yang sama, mengikut Rasul yang sama dan menyembah Kaabah yang sama. Saya kata oh dah kan, menyembah Kaabah yang sama, kenapa kita perlu berbalah dan berbeza? Apa pandangan anda kepada statement ni? Siapa nak jawab? Saya panggil orang yang saya kenal lah, senang kan. Orang yang saya tahu nama dia. Dia bukan menyembah kiblat yang sama. Bukan menyembah Kaabah yang sama dia. Menyembah Kaabah yang sama. Mengikut arah yang sama. Wah, betul. Sangat betul. Tapi saya tak sediakan hadiah. Itu yang saya. Ada orang lain Ustaz? Okey. Jadi menyembah Kaabah yang sama ni memang tak betul lah. Kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kaabah itu adalah jihah, arah kiblat. Jihah. Dia adalah kiblat. Kiblat ini bukan tempat sembahan, tempat tuju, hala tuju, tempat kita mengarah, itu namanya kiblat. Dalam Al-Quran ada ayat yang menyebut tentang kiblat kita ke Kaabah ataupun ke Masjidil Haram, itu adalah menunjukkan bahawa kita mesti kalau nak sembahyang menghadap ke arah kiblat, ke arah Kaabah. Ayat 148 surah Al-Baqarah, walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala sebutkan tentang aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Yang keduanya walikul huwa muwalliha. Jadi dua perkara ini, muwalliha ini dan juga ya'ti bikumullahu jami'a ini merupakan bermaksud yang pertama tadi arah. Muwalliha menghadap ke arahnya. Yang ya'ti bikumullahu jami'a ni makna semua orang mengumpulkan. Jadi bahasa lain kita kata fokus. Tapi dalam konteks ayat ni mengumpulkan semua, fokus ke arah tempat yang diarahkan oleh Allah Ta'ala, iaitu Kaabah. Walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut direct, fa aynama takunu qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Allah Ta'ala sebut perkataan qiblatan, yang kiblat yang kamu suka. Allah Ta'ala suruh dalam peristiwa perubahan kiblat di Madinah,
di Madinah ada satu masjid namanya Masjid Qiblatain. Pernah ada orang pergi umrah, saya tanya dia dengan seronoknya dia kata, alhamdulillah Ustaz, saya dapat sembahyang 2 kiblat hari ini. Ustaz, di Masjid Qiblatain sekali saya ke sana, sekali saya ke sana. Saya kata, siapa dia mengajar? Memang confirm sesat kan. Masjid itu berlakunya peristiwa pertukaran arah kiblat, bukannya boleh sembahyang 2 arah kiblat kan. Jadi terbalik cerita, agaknya dia sambil-sambil mengantuk dia dengar. Jadi masjid di situ Rasul SAW tengah sembahyang Zuhur, tengah rakaat yang nak masuk rakaat yang ketiga, bangun rakaat ketiga, datang wahyu, Allah Taala suruh pusing daripada hadap ke Baitul Maqdis, pusing kepada Mekah, iaitu di Kaabah Al-Mukarramah. Mekah di Mekah Al-Mukarramah, Kaabah Al-Musharrafah. Jadi baru ni orang tanya pula, macam mana Rasulullah pusing? Pusinglah kan. Pusing daripada menghadap sini. Bukanlah macam askar kan, ke belakang pusing. Oh tu. Dia pusing. Kalau macam tu dia jadi belakang pula kan. Makmum. Jadi Rasulullah pusing jalan lah, pusing-pusing. Sebab itu dalam mazhab Hambali, berjalan pergerakan lebih daripada 3 kali itu tidak membatalkan sembahyang kan. Tapi mazhab Syafi'i kena 2. Yang ketiga tu kena berhenti. Kena 2, yang 3 kalau direct 3 batal sembahyang kita dalam mazhab Syafi'i. Jadi sebab tu baru ni pun orang tanya, Rasulullah tu mazhab apa? Rasulullah tak ada mazhab apa-apa. Rasulullah bukan pembuat mazhab, Rasulullah pembawa syariat kan. Mazhab ni sebab berlainan kefahaman ataupun mungkin kelonggaran yang dibenarkan oleh Rasulullah, itu adanya mazhab. Tadi nak ceritanya tentang kiblat. Bila berlaku pertukaran arah kiblat, maknanya daripada satu arah kepada arah yang lain. Peristiwa itu kerana orang Yahudi dia mengejek Rasulullah dan umat Islam kan. Dia kata nama je bawa agama baru, tapi menghadap ke tempat suci kami juga di Baitul Maqdis kan. Kan orang Yahudi dia mentakdiskan Masjid Al-Aqsa tu, sampai kubur Nabi Zakaria pun dibelah, bukan dibelah, dia pagarkan. Separuh untuk orang Islam, separuh untuk dia nak buat ritual agama dia kan. Dia nak meruntuhkan Masjid Aqsa tu sebab dia percaya di situ adalah Solomon Temple, tempat Nabi Sulaiman kan. Tapi nak ceritanya bila Rasulullah di peringkat awal kefarduan sembahyang tu menghadap ke Baitul Maqdis, ada orang pelekeh kan, apalah dia. Jadi Rasulullah selalu berdoa pada Allah. Allah Taala sebut, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardha. Allah Taala kata, aku dengar, aku tengok engkau termengadah ke langit berdoa. Tak apa, sekarang kau tukar pusing ke arah Kaabah di Mekah Al-Mukarramah. Jadi Kaabah kiblat adalah arah kepada kiblat yang ditetapkan, iaitu Kaabah di Mekah Al-Mukarramah. Okey. Kemudian dari segi arah, kita di Malaysia adalah 290 darjah ke 293 darjah. Kalau kita tengok kompas, dulu orang ada kompas dekat sejadah. Sekarang ni lagi senang lah, tapi nak ceritanya darjah ni daripada utara pusing dapat 291 darjah, itulah arah kiblat. Jadi kalau kita di mana-mana pun kita tahu arah utara, selatan, dah memadai dah. Kita nak boleh kira dah arah kiblat dengan kena ada pembaris pula kan, nak tahu darjah kan. Kena ada pula tulian lain. Tapi kalau di atas sedang kita gunakan tangan je, berapa darjah. Okey, walau bagaimanapun, bagi orang yang di dalam Masjidil Haram memang dia kena tengok, dia panggil ainul yakin, dia punya jihah arah kiblatnya itu dia mesti betul 100% menghadap ke Kaabah. Dia tak boleh sipi-sipi kan. Kaabah di depan, Kaabah katalah ni meja ni Kaabah, dia sana kan. Kebetulan dia ikut dinding masjid kan, tak boleh. Walau menghadap sana, dia menghadap apa kan, Kaabah sini kan. Walaupun sipi-sipi boleh, tapi dia tak boleh melencong ke arah lain. Dia wajib, dia panggil ainul yakin.
menghadap Kaabah dengan yakin dilihat. Yakin dilihat. Yakin boleh nampak. Tapi kalau yang tak boleh nampak, dia hanya arah. Arah. Sebab itu yang 291 hingga 293 itu adalah darjah, itu adalah arah. Dan arah tu kalau orang kat luar misalnya, dia jauh, tengok dia koordinat, dia punya kompas dia, tengok kena pada Masjid Haram saja kan. Memadai. Boleh sah semayangnya. Sebab Kaabah besar sikit, Masjidil Haram boleh dijadikan kiblat. Apatah lagi kita di Malaysia ni, misalnya kalau kita melencong hanya dalam satu darjah, satu jari ya. Tuan-tuan tengok dengan tangan masing-masing, satu jari ni, saiz besar satu jari ni satu darjah. Lencong satu darjah ni di Mekah, lencong dia 127 km kan. Jadi tak jadi ke Kaabah dah, tak ke mana-mana kan. Tapi walau macam mana pun, oleh kerana jauh, kita adalah zannil ghalabatiz zan ataupun zannil yaqin. Kita menghadap ke arah sana secara ijtihad para ulama yang mengkaji dari segi ilmu falak dan sebagainya. Jadi lencong sedikit pun sah juga sembahyang. Jadi tak adalah strict sangat. Kalau tidak, nak menentukan, nak betul sah nak main Jumaat kat masjid kita ni, maka masa juga tu kan. Betul-betul. Ini tu imam sebut senang ni kan. Rapatkan bahu, apa lagi kata? Dah, dia punya intonasi tu sedap. You je ujungnya. Entah benda saya tak ingat. Ustaz Daniel tu sebut kan. Okey, ini nak cerita hukum tentang arah kiblat. Ini yang saya katakan tadi, kelonggaran dalam isu arah kiblat bila melibatkan lokasi yang jauh adalah kelonggarannya. Bahkan para mufti pun dah bincang dan mereka pun bersetujulah bahawa sampai ke 3 darjah. Padahal saya katakan tadi 1 darjah 127 km kan. 3 darjah ni ke laut tu kan. Memang ke laut tu, tak ngadap ke Kaabah, ngadap ke Palestin kan. Palestin kiri. Ke Kuwait pula ke kanan. Tapi boleh sah sebab kita telah berusaha. Syarat satu lagi mesti berusaha bersungguh-sungguh, mesti bersungguh-sungguh. Selisih dia mesti usaha bersungguh-sungguh, tak boleh ala kadar aja. Dia berusaha bersungguh-sungguh dan yakin. Ini isu kalau kita, saya pernah pergi satu masjid surau tu, dia tak ada mihrab, 4 segi je. Lepas tu kapet dia pula lain saja. Adalah hamba Allah ni semayang ngadap ke belakang dengan penuh confident kan. Saya kata, terbalik dia ni. Pasal dia tak perasan ada ayat kat depan. Dah saya pun masuk mula-mula confused juga. Memang. Jadi tuan-tuan, esok kalau buat surau, tandalah betul-betul mana arah kiblatnya supaya tak ada confuse kan. Paling tidak pun bentang permanent sejadah imam kan. Ataupun pergi order dengan Yayasan Restu kan, buat mihrab cantik-cantik. Jadi kalau macam tu keadaan, dia yakin tak ada orang tegur, maka sembahyang ni sah walaupun kiblat dia ke laut kan. Memang terbalik betul kan, hadap betul Maqdis. Dia nak ceritanya berusaha bersungguh-sungguh dan yakin. Tapi kalau tengah semayang, orang pergi pusing badannya, dia melawan, itu tak sah. Pasal orang pusing tu, orang yang memusingkan badan tu tahu kan. Jadi tuan-tuan yang tahu arah kiblat betul kepada orang lain tengah semayang salah, jangan diam pula kan. Tuan-tuan nanggung dosa dia kan. Dia tidak berdosa, semayang dia sah. Tapi orang yang tahu tidak membetulkan, itu berdosa kan. Tak pasal-pasal dia dapat dosa. So tuan-tuan, betulkan arah kiblat saudara kita yang tersalah, mungkin ijtihad dia pada waktu itu begitu. Kepentingan arah kiblat, yang pertamanya semayang lah. Yang keduanya kalau nak buat amal-amal sunat yang lain, sunat menghadap kiblat, tanam jenazah kubur menghadap kiblat, mengiring menghadap kiblat, ataupun
jenazah belum dikuburkan, kaki ke kiblat kan. Dan tak boleh buang air secara terbuka menghadap kiblat. Terbuka ni biasanya kalau waktu malam ataupun dalam hutan lah kan, tak ada toilet yang berdinding, tu tak boleh, kena pastikan mana arah kiblat, tak boleh menghadap kiblat. Sebab ada hadis yang sahih, Rasulullah larang dilarang untuk buang air menghadap arah kiblat ataupun membelakangkan arah kiblat. Dan amalan-amalan sunat yang lain, kalau boleh menghadap kiblat, menghadaplah kiblat kan. Cerita bab amalan sunat ni tuan-tuan, saya ada dengar seseorang tu lah, dia cerita dia nak beramal dengan sunnah Rasulullah, makan kanan, dia group tapi nak mula di kanan. Lepas tu dia punya makanan, dia kata dia nak makan tembikai, dia nak makan dari kanan. Saya kata macam mana dia nak makan kan, potong susun, ada kiri kanan sikit, kanan kan, tapi dia nak semua tu jadi belah kanan. Saya kata sangat interesting. Jadi dia nak makan kanan, dia pusing pinggan, pusing jadi macam setiap kali dia makan tu semua belah kanan. Lepas tu dia nak bagi orang kanan, nanti orang kanan tu kanan pusing balik, yang kiri dia nak jadi kanan balik. Dia kena pusing pula kan. Saya susahnya kan. Susah sangat. Rasulullah tak pernah ajar susah begitu kan. Pernah satu ketika Rasulullah, Abu Bakar sebelah kanan, Abu Bakar sebelah kiri, kemudian ada sahabat lain sebelah kanan. Rasulullah nak makan, Rasulullah nak bagi next orang belah kanan. Sahabat belah kanan kata Abu Bakar dulu, sebab Abu Bakar lebih berbanding kami kan. Abu Bakar kata no, Rasulullah dahulukan ke kanan, padahal Rasulullah tu kan sebelah kanan. Jadi tak kira lah siapa sebelah kiri, kalau nak ikut sunnah belah kanan lah kan. Jadi tak boleh, Islam tidak menyusahkan. Okey, satu lagi pentingnya arah kiblat. Saya tak tahu budaya di sini adakah dah jadi budaya ataupun belum. Di Terengganu dah jadi budaya dia. Di Kelantan pun saya tak tahu. Negeri lain saya tak tahu sebenarnya. Di Terengganu saja saya tahu. Budaya orang Terengganu nak buat rumah, dia panggil orang cari arah kiblat dulu. Sebab saya pun pelik. Sebab saya masa praktikal pergi cari arah kiblat di rumah orang, tanah lot kan. Saya kata apa pasal? Kenapa? Sebab nanti senang dia nak susun toilet. Tak adalah toilet menghadap kiblat kata. Dia semayang betul toilet kat depan. Saya kata bagus, sangat bagus kan. Kita kadang rumah kita beli dah siap kan, nak buat macam mana kan. Toilet betul menghadap arah kiblat kan. Allahu Akbar. Jadi ini pentingnya tahu arah kiblat ya. Jadi tuan-tuan nak beli rumah yang kedua, ketiga kan, tengok tu arah kiblat kan, supaya tak ada kita semayang ngadap ke toilet. Sah semayang tu tapi tak manis lah kan. Tak manis. Apa dia? Ubah tandas. Itu lagi baik. Itu paling baik kan. Begitulah, kalau ada gitu kena buat supaya tak adalah kita menghadap ke tandas. Tadi kan menghadap kiblat kan. Kalau kita ambil lah, kalau kita menghadap 293 tu, betul kalau kita ambil ke belakang pun, kita kalau pusing dia menghadap yang kiblat juga. Pasal bumi bulat. Tak boleh. Sebab dia dah ukur ikut apa ni, garis miring. Dia sebenarnya kalau bukan ke belakang, kita kena menerap kan. Mana tu Kaabah bawah tu. Kan? Jadi semayang semua okey, menerap semua semayang. Macam orang atas flat kan. Sah-sah kena menerap semayang. Kaabah kat bawah. Tapi itu kata jihah tu arah. Tapi betul lah, kalau betul lah boleh ke sana, dia pusing sana Kaabah, pusing sampai belakang, ke sini pun boleh sampai juga ke sana kan. Kerana saya Rasulullah tidak diarahkan bertukar daripada Baitul Maqdis ke Kaabah, sebab betul 180 darjah pusing betul sana kemari kan.
Padahal pusing sama je. Maknanya di sini Kaabahnya. Okey, kemudian ini dalil sembahyang wajib ke arah kiblat. Maknanya tak boleh lebih-lebih kurang kiblat ni. Cumanya ada isu dalam sembahyang sunat ataupun sembahyang fardu lah. Kalau sembahyang fardu tidak ada excuse. Sembahyang sunat mungkin. Kecuali sembahyang fardu yang kita kata darurat lah, iaitu dalam keadaan sembahyang khauf ataupun sembahyang syiddatul khauf, ataupun dalam mazhab yang lain bila kapal bergerak atau kapal terbang bergerak kan. Tapi kalau mazhab Syafi'i tak boleh. Mazhab Syafi'i kalau kapal kan bergerak kena ikut kan. Saya kata macam mana nak tahu kan? Hanya orang Navy saja tahu kapal tu bergerak ke arah melawan kiblat ke tidak. Kita rakyat marahin ni mana nak tahu kan? Duduk dalam bilik kan. Mana nak tahu, mana ada pusing ni kan. Pengumuman nak pusing. Tapi kapal Navy saja kan. Kapal lain tak ada. So kata kapal ke sana kat ke utara kan. Dan kapal kita tahu lah maksudnya okey. Waktu arah kiblat kita akan panggil merah ataupun hijau lah. Kalau belah kiri kita panggil merah, belah kanan kita panggil hijau. Okey. Kita bagi kata okey merah tolaklah 2260 sebenarnya kan. Merah 70. Jadi sentiasa tahulah. Itu Navy saja. Sebab ke depan dia, ke depan ni kiri merah hijau. Okey. Kapal lain tak ada. Saya pernah naik kapal 3 hari 2 malam daripada Mesir pergi Jeddah. Tak ada tahu apa, carilah sendiri. Arah kiblat. Okey, ini dalil-dalil. Yang pertama, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa annahu lal haqq min rabbik wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Yang keduanya hadis Rasulullah, idza qumta ila salah fa asbighil wudu thumma istaqbalil qiblah fakabbar kan. Ayat Allah Taala sebut terang-terang dah. Aisu kharaj, di mana-mana saja kau pergi, fawalli wajhaka, wajah kita mesti syatrul masjidil haram, mesti ke arah masjid haram, maknanya ke Kaabah lah. Jadi daripada dalil ni juga ahli-ahli tafsir kata maknanya ini adalah lafaz yang lebih umum, lebih besar daripada saiz Kaabah. So ini yang dikatakan zannil yaqin yang tadi saya sebutkan, ghalabatiz zan, maknanya bukan wajib tahu secara lihat. Wa annahu lal haqq min rabbik wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Allah, itu saja yang betul yang Allah Taala nyatakan. Kemudian yang ini hadis ini Rasulullah sebut summastaqbalil qiblah, terang-terang Rasulullah kata dah siap-siap nak sembahyang tu hadap kiblat. Jadi dua ni adalah di antara dalil yang menjadikan menghadap kiblat untuk sembahyang itu adalah wajib ya. Okey, kaedah penentuan arah kiblat. Tuan-tuan belum letih kan? Tak ada siapa nak jawab. Tak apalah, saya jalan kan. Yang pertamanya kaedah tradisional. Kaedah tradisional ni mudah lah, pasal guna matahari Zainis Kaabah kan. Matahari Zainis ini dia adalah kedudukan matahari di atas garis bujur yang menghubungkan antara utara selatan kan? Yang menghubungkan utara selatan. Jadi tengok matahari di atas. Jadi waktu dia betul-betul ada di posisi atas Kaabah hanya pada 2 tarikh itu saja. So waktu itu kita boleh tunggu matahari, biasanya lepas asar lah, pukul 5 kan. Pukul 5 pada 28 Mei ataupun 16 Julai dua-dua dah lepas lah. Tapi biasa sekarang ni bagus, dalam dekat TV memang TV apa ada je kat bawah tu ceritakan TV Hijrah dan Radio IKIM pun dia ingatkan hari ni kita boleh cek. Alhamdulillah kesedaran kan.
Jadi kita yang ini, lepas tu ada orang tanya saya, pasal apa kita kena check, adakah setiap tahun berlaku anjakan pergerakan bumi ni kiblat lari? Soalan tu nampak macam akademik kan. Tapi mana mau Kaabah tu lari je. Tak ada. Ini hanya nak check, pastikan kan. Sebab dua tarikh tu betul-betul matahari tu duduk atas Kaabah. So kita tengoklah sebab kan dia berpusing, lepas tu pusing patah balik. Jadi 2 kalilah 1 tahun. Kan. Okey, ini matahari Zanis Kaabah. Siapa-siapa pun boleh check. Pastikan. Tapi kena buat proper lah, pacak kayu, kemudian bawa lah kertas sehelai kan, dan boleh tanda kan. Saya buat begitulah supaya confirm, sebab kertas tu nanti kita bawa ke dalam rumah, sedang kertas tu 4 segi sama dengan tile kita kan, rapat ke dinding, tanda pula kiblat ni dia kena tanda, tak boleh dalam 1 inci, dia dalam 5 inci kan, baru nampak betul. Kalau tidak, cuba tuan-tuan balikkan, tandakan 1 inci garis, lepas tu semayang tengok macam mana kan, kadang sana kadang sini, sana dia mesti lari. Kena tanda panjang sikit kan, lukis sikit dekat tile tuan-tuan kan. Lepas tu saya suka share kan, kalau boleh rumah kita kat ruang tamu tu tampal kat atas tu arah kiblat kan, supaya orang tahu, senang datang, tidak pinga-pinga orang mana tupas semayang tak tahu arah kiblat kan. Kena tanya orang, tuan rumah tak tahu arah kiblat kah pecah semelang kan. Tak betul, sebab pernah berlaku, saya pernah tanya orang, kejap saya tuan rumah kejap dia pergi confirm lah dengan family member kan. Kalau homestay, ini rumah sendiri, homestay homestay tak apalah, tak tahu kan, rumah sendiri tu. Sebab macam saya kata tadi, budaya orang Terengganu, dia sebelum buat rumah arah kiblat, kita kalau tak buat begitu pun kita tandakan arah kiblat di rumah kita. Beli dekat tu stationery kedai ada jual RM5 je. Jadi lepas ini silap ke tidak saya bawa jual ya, laku. Tak betul, sebab kadang-kadang kita segan nak tanya orang arah kiblat, takut tuan rumah puas hati kan. Yang keduanya ialah menggunakan burus bintang. Burus ini kita biasa faham dia bermaksud gugusan bintang. Tapi bagaimana pula kita dengar burus khalifah kan? Adakah burus khalifah tu bintang? Burus khalifah, orang pergi burus khalifah kan, menara tertinggi di Qatar kan, menara burus juga. Jadi burus ni apa benda sebenarnya? Gugusan bintang ke apa kan? Sebenarnya burus ini perkataan Arab, maksud dia ialah istana, istana yang hebat kan. Jadi orang-orang dulu yang mula menemukan dan dia orang publish benda yang dia nampak, objek di langit itu, terus dia namakan burus sebab dia nampak subhanallah cantiknya macam istana, macam tu kan. Jadi masya Allah burus kan. Jadi nama tu lekatlah sampai hari ni burus kan. Padahal kalau bintang dalam Al-Quran sebut wan najmi idza hawa, an-najm kan, najmi itu bintang kan. Bila gugusan dia jadi burus pula. Oleh kerana banyak itu menjadikan dia, orang-orang dulu nampak macam masya Allah cantik macam istana, maka lekatlah hari ni burus lah namanya kan. Okey, menggunakan burus ya. Satunya ialah burus Barbado, Orion kan, ataupun Belantik apa? Dia adalah kumpulan bintang ni kan. Kumpulan bintang yang banyak ni. Tapi alhamdulillah 3 bintang ni ditemui oleh orang Arab sebab tu nama pun nama Arab. Apa tu? Nilam, Mintaka. Jadi dia bintang ni siapa jumpa taruh nama dia. Sebab tu nama bintang pelik-pelik kan.
dan ada di antaranya nama Arab, sebab Arab yang jumpa. Lepas itu yang ini tak siapa nak jumpa dia ni, nama apa, Regat. Jadi memang formula penamaan, pemberi nama kepada bintang ni, objek di langit ni, siapa jumpa taruh nama dia. Jadi bintang ini, gugusan bintang ini hanya ada di langit Malaysia tengah malam pada bulan Disember. Kelihatan tinggi di tengah malam, lepas pukul 11 tengah malam bulan Disember. Dan pada bulan Mac, pada waktu berhampiran dengannya, Burj Orion akan berada di tengah-tengah langit pada waktu maghrib. Jadi bulan Mac maghrib, bulan Disember tengah-tengah malam. Nampak macam ni kan? Ini nampak macam orang kan, kepala, dua tangan dengan panah kan? Tapi yang ambil kira dekat pinggang ni, tiga bintang ini memang menjurus ke arah kiblat kan? Jadi kita nampak bintang itu terus sana kiblat. Itulah. Okey, dah tahu arah kiblat. Yang kedua, menggunakan kedudukan bintang Al-Qutbi ataupun kita panggil bintang kutub. Bintang kutub, bintang Al-Qutbi. Bintang Qutbi ni kecil sini je, tapi dia berkait-kait dengan bintang yang lain. Jadi kena tengok bintang ni buat line pada mata kita lah. Kita tengok, oh itu Qutbi. Lepas tu kita tengok bintang Qutbi, lainkan sikit. Ini line semua main imajinasi je ni kan. Sebab tengok bintang bukan boleh nak dilakarkan, tak boleh. Tengok saja. Tengok. Sebab itu ilmu kaji bintang ni, dia tengok. Macam tu. 68 darjah. Itu arah kiblat. Cuma nak tentukan 68 darjah tu pakai jari ya. Kembangkan jari anak dan jari ibu, jari abi pula. Jari ibu. Jari abi. Jari ibu, ni 20 darjah. Jadi kita tengok longak ke atas tu 20, 40, 60. 60 darjah, 68. 8 penumbuk ujung ni penumbuk. 8. Jadi sini arah kiblat. Ini untuk bintang Qutbi, bintang kutub, yang berada di langit Malaysia pada bulan Julai tengah malam. Dua ni je bintang yang dia menunjuk ke arah kiblat. Yang lain-lain bintang ada yang menunjuk ke arah mata angin, arah utara dan arah selatan. Dah. Satu lagi, berdasarkan matahari terbenam. Matahari terbenam, maknanya kita tengok matahari terbenam, dan kita kira lah arah kiblat ke mana. Matahari terbenam sekarang ni bulan September, 15 darjah ke kanan. 15 darjah, kalau ini 20, ini 8 campur-campur lah. 8 campur 1, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Sana. Contohnya kalau tadi tenggelam sana. Jadi guna jari, jarak jam macam ni kan. Macam ni nak kecil saiz tangan masing-masing kan. Bukan ada dua kaki pula kan. Ukur tak ada. Saiz tangan masing-masing. Sebab ini ghalabatiz zan, arah kiblat, bukan ainul yaqin. Setiap bulan lain-lain adalah kerana pusingan dia tu, dia tidak statik di meridian yang sama kan. Dia akan berpusing, dia ada lencongan sikit. Macam tadi kita sebut arka tadi kan. Arka tu satu mekanisme untuk mengira darjah bagi lencongan. Sebab dia, saya tengok arka ni, dia kena buka buku cosine tangent lah, kena buku merah kan. Kalau tuan-tuan ingat
zaman SPM dulu, buku merah tu mesti masuk SPM. Sebab dia satu arka tu nak dibahagikan 1 bahagi 6 ke 360 kan. Dia per saat. Minit saat 60, kalau per minit kali 60, jadi satu minit arka makna 1 bahagi 360, begitulah. Kalau yang tadi tu 5 sehingga 7 kan. Jadi sampai ke 1360, 1/136. Itu cerita arka tu. Tapi di sini tengok je kan. Tengok matahari yang arka tadi, sebab objek atas meridian sebab kita tak nampak line, memang tak ada kan. Tapi kita anggarkan ada line. Itu je. Itu timbul formula arka. Ke ada yang check dapat mana lain? Okey, yang ini mudah. Print ini letak dalam wallet, mana-mana pun tengok kan. Okey, habis. Seterusnya, habis, belum habis. Kiraan. Kaedah kiraan. Kaedah kiraan ni susah sikit dah. Jadi memang kena pakai formula yang dibekalkan lah. Jadi bila nak kira, nak tahu arah kiblat ni, macam tadi timbul perkataan arka tadi tu. Jadi untuk mendapatkan sebab kita perlukan nilai-nilai koordinat longitude dan juga di satu-satu lokasi tu kita perlukan longitude dia dengan altitude dia. Jadi baru kita boleh kira, baru boleh guna, sebenarnya baru boleh guna tool sama ada theodolite ataupun teropong-teropong yang besar tu, yang ada dekat balai cerap tu kan. Kena tahu azimut lah, bahasa lain senang kan, azimut. Jadi di sini ada macam aplikasi Google Map tu, memang Google Map tak payah bagi apa-apa, tulis je kan. Nak pergi ke mana? Restoran Maju kan. Tak payah tahu. Terus confirm sampai. Itu, tapi pengiraan dia sampai situ tu dia ambil ni. Okey. Ini kaedah-kaedah yang kadang kita tengok ada student buat ukur jalan kan, tengok perjauhan. Ini juga digunakan untuk cari arah kiblat kan. Tengok anak bulan. Orang tengok buat jalan kan, nak buat besar jalan. Pakai ni kompos biasa je kan. Saya tengok harga dia ni 40,000 ni, nampak cokia je. Sebab dia boleh tengok anak bulan, tengok bulan. Mahal je Robi kan. Theodolite. 40,000 tu yang mungkin yang sederhana. Ada dia macam kereta juga, X ke macam-macam. Jadi ini tool kaedah-kaedah moden, termasuklah app pada handphone pada handphone kita boleh cari arah kiblat keluar. Tapi kalau handphone ni tuan-tuan kena double check, kena triple check kan. Kadang dua orang berbeza. Berbeza, mungkin kerana coverage kan. Kerana handphone dia Celcom di sini tak ada, Maxis ada, sudah. Yang Celcom tu merapu tak tahu hala kan. Dia kena double check handphone ni. Tak memadai dengan seorang je. Kalau kompas pula, kompas yang letak macam dulu-dulu ni, sebenarnya dia tak boleh letak atas simen ni, sebab bawah simen ni banyak besi kan. Dia akan ganggu sikit kan. Dia kena atas meja. Meja pun ada besi, meja kayu kan. Jadi banyak songel lah kan. Banyak songel. Jadi yang paling senang ni handphone kan. Handphone. Tapi kena double check. Habis. Dah habis dah kan. Pengecualian. Pasal dah habis dah, tahu arah kiblat dah. Pengecualian arah kiblat. Ni saya kata tadi kan. Yang pertamanya ialah mereka yang solat khauf, dalam keadaan khauf ni musuh tahu, kita tahu musuh berada di arah kiblat. Katalah kiblat
sini, kita tahu musuh datang sana. Senanglah kita sambil-sambil berjalan semayang kan, pegang senjata semayang, sebab musuh arah kiblat. Semayang itu namanya semayang khauf. Dalam Al-Quran ada Allah Ta'ala ceritakan secara terperinci semayang khauf dan juga syiddatul khauf. Satu lagi syiddatul khauf. Syiddatul khauf ni tak tahu mana nak tahu musuh. Dia bukan dia tengok daripada arah kiblat je, ikut suka dia nak datang ke mana. Jadi kita boleh semayang di mana-mana pun. Tak kira lah, tak mestinya dia mula-mula mesti nak ngadap kiblat, tidak. Sampai waktu semayang. Walaupun musuh kita tak tahu, mungkin arah belakang pada kiblat ke apa, semayang. Yang pentingnya jangan bersembang. Kau sudah kah? Kau tengah semayang ni. Tu tak boleh. Jangan bersembang je. Tapi pengarahan isyarat lah, bahasa isyarat lah. Sampai habis. Bergerak sambil membaca. Macam kita semayang yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, sambil duduk, sambil baring, sambil macam itulah syiddatul khauf kan. Yang keduanya semayang sunat atas kenderaan. Ini saya katakan tadi, sebab Rasulullah semayang atas unta dalam perjalanan. Sebab Rasulullah suka semayang sunat. Sebab Rasulullah kata, saat paling aku rasa seronok dengan Allah Ta'ala ialah ketika aku mendirikan sembahyang. Jadi bila baginda nak rasa gembira dengan dekat dengan Allah, baginda sembahyang. Jadi sembahyang sunat di mana-mana pun. Jadi kita kalau nak ikut sunnah Rasulullah, banyakkan sembahyang sunat ni, termasuklah masuk dalam kereta pun. Kalau dalam kenderaan unta, kuda boleh, kenapa tidak kereta kan? Yang penting ada wuduk kan. Ya Cik Mat. Saya ingatkan marah saya ni. Seterusnya yang ketiga, tidak dapat dipastikan arah kiblat. Tak tahu. Kita berada dalam keadaan gelap, dalam hutan, hujan lebat, tak ada orang nak tanya. Terdampar tengah laut seorang-seorang dia je. Semayang je. Sampan tadi. Semayang je. Sampan hutan keliling ni. Dahsyat ni. Nak propose. Jadi ini dalam keadaan-keadaan yang luar biasa ni ada kelonggaran. Yang keempatnya, orang sakit yang tidak mampu menghadap kiblat. Ini kadang-kadang orang terabai ni. Kadang kita tengok orang pergi duduk di hospital, terabai semayang ni. Padahal kalau dia tahu dia boleh semayang ni dalam keadaan apa pun, berbalut ke, bergantung kaki ke, tak ada siapa nak ambilkan air semayang ke, still dia boleh semayang kan? Semayang apa yang boleh lah. Kalau dia tak ada orang nak bagi dia air semayang, semayang lah tanpa air semayang kan? Yang penting pada waktu itu, mesti on time semayang ni. Walaupun dalam mazhab Syafi'i adalah khilaf, bukan pendapat Imam Syafi'i pun, pendapat ulama-ulama bermazhab Syafi'i, dia kata ada sembahyang hormat waktu. Tak apalah, kita meraihkan. Kalau dia sihat dan dia ingat, qada baliklah. Itu sembahyang hormat waktu. Tapi kalau dia ditakdirkan meninggal, mana nak qadanya? Tak perlu bayar fidyah dah, cukup dah. Yang penting dia buat sembahyang pada masa sampainya waktu dia sembahyang. Okey. Habis menutup. Soalan dah ada jawapan. Tak payah quiz. Tersilap tak blur kan bawah tu. Lupa kan. Jadi ada apa-apa kita nak bincang? Tadi soalan yang Ustaz Wan nak bagi hadiah ni. Walaupun maghrib tu habis awal daripada isyak lebih daripada tengah malam, makruh bukannya haram kan. Maknanya isyak boleh sampai terentak dekat nak subuh tu, sembahyang dia sah kan. Tetapi makruh bagi mazhab Syafi'i, makruh lebih daripada tengah malam. Okey, ada apa soalan tuan-tuan? Sembahyang tunai. Sembahyang tunai. Oh.
Okey tuan-tuan. Okay. Saya nak tanya siapakah yang terlibat dalam tujuan rukyah hisab? Oh, rukyah hisab. Terlibat dalam menentukan. Rukyah hisab ni yang pertamanya Jabatan Mufti. Yang kedua Jabatan Mufti sebab ada sel falak. Yang keduanya Jabatan Ukur. Kemudian ada beberapa orang pensyarah Jabatan Fizik dan juga ahli Persatuan Kelab Falak Malaysia. Dan yang kelimanya siapa-siapa nak boleh pergi sebagai peserta yang turut hadir dan boleh tengok kan. Jadi kita boleh tengok, tapi yang buat keputusan itu mufti-mufti dan juga raja lah, sebab raja adalah ketua agama bagi setiap negeri. Walau bagaimanapun kalau orang perseorangan nampak misalnya, dia tak boleh orang perseorangan ni dia bila dia contohlah dia nampak anak bulan besok nak puasa, wajib dia puasa sebab dia nampak, dan dia boleh beritahu pada pemerintah, Jabatan Mufti, ataupun boleh dia tak beritahu kan. Kalau sebab dia nampak dengan mata dia kan, kecuali dia nampak menggunakan tool, sebab tool confirm di tempat di mana bulan berada pada waktu itu kan. Jadi dia ru'yah itu macam di Indonesia dulu kan, tahun bila ke puasa awal, raya awal kan, sebab dia nampak sendiri, nampak pun 5 hari awal. Mana ada 5 hari awal awal sehari je kan. Jadi kalau 5 hari awal ni sah-sah dah tak betul ni kan. Dan bukan senang nak nampak dengan mata kasar dengan mata kasar, sebab banyak halangan-halangan kan. Kita tidak nampak di ufuk, tidak nampak di hujung ufuk kan. Kalau orang di atas bukit tepi laut, itu nampak hujung ufuk, itu chances dia tinggi ya. Kalau dalam laut, di laut saja pun tak tentu tengok laut tu kawasan rendah ke tinggi. Menjawab ke tidak, Allah Alam. Okey, tak ada apa. Kalau tak ada apa, setakat ini dulu. Saya minta maaf terkasar bahasa, tersilap kata ataupun tidak memuaskan penjelasan saya. Saya harap ini hanyalah sebagai satu pengenalan macam yang Ustaz Ridwan sebut tadi pun, sebenarnya satu modul ini 3 hari. 3 hari. Jadi takkanlah saya nak buat satu perkara 3 hari. Ini bagi pengenalan, intro. Kalau tuan-tuan nak attend kursus JAKIM melalui pusat latihan dan ilim, dia buat satu tajuk saja 1 hari. 3 hari kursus. Satu tajuk dia, macam tadi tu, tajuk misal kata gambar tadi, tajuk gambar tadi tu, tu 3 hari. Yang rubuk mujayyab tadi tu. Dia ada 10 kursus, 10 siri kan. Jadi saya hadir tu berapa lama tu, bertahun nak habis. Sebab bukan tiap-tiap bulan dia buat. 3 hari, 3 hari, 3 hari. Jadi tuan-tuan boleh tengok dalam website ILIM, Institut Latihan Islam Malaysia. Dia ada senaraikan kursus dan boleh mohon untuk hadir. Jadi sekali lagi saya minta maaf. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.